Nicholas Kristof ialah seorang antisemit yang terang-terangan rasis, fanatik, anti-Israel, memutarbelitkan fakta, memutarbelitkan undang-undang, dan seorang pembohong. Kolumnya adalah perkara yang paling hampir saya pernah lihat dengan protokol Penatua Zion sepanjang hidup saya. Selamat datang ke satu lagi episod Our Middle East. Saya Dan Daika bersama rakan baik dan rakan sekerja saya selama lebih 3 dekad, Khalid Abu Tauma, membawakan anda Timur Tengah dari sudut pandang orang Timur Tengah. Hari ini saya dan Khalid sangat gembira dan berbesar hati untuk menerima seorang tetamu istimewa yang hebat, Profesor Alan Dershowitz. Mungkin profesor undang-undang yang paling lama berkhidmat di University Harvard. Lebih 50 tahun perkhidmatan cemerlang dan bimbingan kepada begitu ramai peguam muda. Dan juga seorang penulis puluhan buku mengenai antisemitisme, undang-undang, dan pelbagai topik lain. Profesor Dershowitz sangat gembira dapat bersama Anda di Jerusalem, walaupun hanya melalui Zoom. Pada saat yang sangat kritikal, di mana New York Times dan kolumnisnya Nick Kristof telah menerbitkan. Apakah yang sedang dibentuk atau difahami di Israel? Secara menyeluruh, dari kiri politik ke tengah hingga ke kanan, ia dianggap sebagai satu propaganda sebenar, tuduhan berat bahwa Israel melatih anjing untuk merogol rakyat Palestina, dan satu tuduhan sistematik mengenai rogol sistematik terhadap rakyat Palestina yang dipenjarakan dan ditahan oleh pihak berkuasa Israel. Kami ingin mendapatkan pandangan Anda tentang berita terkini yang baru saja keluar sebentar tadi. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Luar Negeri Gideon Sa'ar telah mengarahkan pihak berkuasa undang-undang di Israel untuk memfailkan saman atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap penulis dan penerbit artikel ini di muka depan New York Times pada hari Isnin yang lalu. Sejauh mana munasabah atau kemungkinan saman seperti itu dalam situasi tertentu ini? Baiklah, Mari kita mulakan dengan kolom itu sendiri. Nicholas Kristof ialah seorang antisemit yang terang-terangan rasis, fanatik, anti-Israel, yang memutarbelitkan fakta, memutarbelitkan undang-undang, dan seorang penipu. Dan dia memang begitu, Anda tahu. Selama saya mengikuti New York Times, dia bukan satu-satunya ahli keluarganya. Kita tidak akan bincangkan perkara itu, yang juga mempunyai masalah seperti ini, tetapi dia seorang manusia yang teruk. Dan kolumnya adalah perkara yang paling hampir saya pernah lihat dengan protokol para penatua Zion sepanjang hidup saya. Protokol seperti kolum ini dikatakan berdasarkan fakta, ia bukan pendapat. Orang yang memalsukan protokol itu berkata, kami ada fakta. Kami tahu bahwa pemimpin Yahudi berkumpul dan mereka mengawal dunia, mereka mengawal ekonomi. Ini bukan pendapat, ini adalah fakta yang didakwa. Dan itulah yang dilakukan oleh Kristof. Dia menyamar sebuah kolom laporan yang kononnya melaporkan fakta sebagai pendapat untuk cuba melindunginya daripada tindakan undang-undang. Tetapi dia tidak memperdayakan sesiapa pun. Ini bukan pendapat. Dia tidak berkata, ini pendapat saya bahawa Israel melatih anjing untuk merogol rakyat Palestin. Dia kata itu adalah fakta. Dan dia kononnya memetik kata-kata seseorang yang kononnya menjadi mangsa kekejaman rekaan seperti itu. Jadi di negara-negara yang membenarkan negara dan kumpulan membawa saman fitnah, pada pendapat saya memang ada kes yang sangat-sangat kukuh. Bukan di Amerika Syarikat, Israel tidak boleh membawa saman. Kementerian Luar Negeri tidak boleh membawa saman. Hanya individu atau syarikat dan sebagainya yang boleh difitnah. Tetapi saya tidak ragu-ragu bahawa fitnah memang telah berlaku. Dan di bawah undang-undang mungkin Great Britain, Kanada, mungkin Australia, mungkin Israel, dakwaan-dakwaan ini boleh diuji di mahkamah. Jadi bukan di Amerika Syarikat tetapi di negara-negara lain yang membenarkan tindakan fitnah untuk ucapan kebencian. Profesor Dershowitz, mengapa Anda pikir New York Times memilih untuk menerbitkannya sebagai artikel pendapat berbanding laporan berita atau laporan? Adakah itu memberi mereka sejenis kekebalan undang-undang terhadap saman? Bukan kekebalan, tetapi perlindungan. Mereka semakin kerap melakukan perkara ini. Mereka mencipta satu konsep kewartawanan baru atau konsep anti-kewartawanan yang dipanggil analisis berita.
yang mereka letakkan di muka depan yang memberi mereka alasan untuk menerbitkan pendapat biasa sebagai undang-undang. Ini adalah sebaliknya. Ini adalah menerbitkan laporan, maklumat berbentuk laporan, fakta yang didakwa dan memanggilnya sebagai pendapat. Undang-undang fitnah di Amerika Syarikat ialah anda tidak boleh disaman kerana pendapat anda. Anda tahu, saya boleh kata Dan Diker itu seorang puts. Dia bukan. Dia seorang lelaki. Saya kebal kerana saya tidak secara literal Maksudkan bahawa dia adalah zakar. Maksud saya dia mempunyai klasifikasi yang layak dipanggil begitu. Jadi undang-undang membezakan dengan jelas antara pendapat dan fakta yang boleh disahkan. Tetapi, jika fakta itu boleh disahkan, jika dalam istilah saintifik terdapat proposisi negatif empirikal yang boleh dibuktikan, maka ia dinilai bukan sebagai pendapat tetapi sebagai fakta. Dan artikel itu, walaupun sebahagian besarnya rekaan dan direka-reka, kononnya merupakan laporan fakta. Jadi apa sahaja undang-undang berkaitan fakta boleh digunakan terhadap sampah ini yang seperti yang saya katakan adalah perkara paling hampir yang pernah saya lihat dengan protokol para penatua Zion. Kemudian anda perlu tanya soalan, kenapa The New York Times menerbitkannya? Christoph tidak mempunyai kredibiliti. Dia dianggap sebagai seorang yang suka berpolemik. Dia dianggap sebagai seseorang yang memilih-milih dan cenderung serta telah bersikap anti-Israel selama saya mengenalinya. Dia menyembunyikan sikap anti-Israelnya di sebalik isu hak asasi manusia, tetapi dia tidak menulis tentang banyak pencabulan hak asasi manusia yang paling teruk yang berlaku. Atau sekurang-kurangnya, dia mengutamakan Israel-Palestin berbanding banyak pencabulan lain yang sepatutnya dia boleh tulis. Jadi ketahuilah, memang dia tiada siapa patut bersimpati dengan New York Times. Dan mereka sengaja memilih masa itu untuk mengalihkan perhatian daripada laporan yang sangat boleh dipercayai yang baru sahaja dikeluarkan. Tentang kes rogol yang berlaku dan salah laku seksual yang berlaku pada 7 Oktober dan semasa pengambilan tebusan. Jadi ini adalah rancangan yang disengajakan oleh New York Times untuk menentang Israel. New York Times mempunyai sejarah antisemitik yang sangat panjang. Ia kembali kepada kegagalan melaporkan tentang Holocaust. Deborah Lipset menulis sebuah buku penuh mengenai perkara itu yang bertajuk Beyond Belief. Bagaimana New York Times menyembunyikan kisah-kisah tentang Holocaust. Mereka mempromosikan Stalin pada masa Stalin membunuh orang Yahudi. Mereka sangat menentang Israel. Dan ia adalah sejarah yang panjang tentang sebuah akhbar milik Yahudi. Yahudi hanya dalam erti kata bahawa keluarga Salzburger berasal dari warisan Yahudi. Tetapi anda tahu ia adalah akhbar paling anti-Yahudi di Amerika Syarikat hari ini dan antara yang paling anti-Yahudi di dunia. Jadi anda tahu, ramai orang yang saya kenal telah membatalkan langganan mereka kepada New York Times. Itu tidak membantu. New York Times telah kehilangan banyak pembacanya dan juga ramai pembaca dalam talian. Tetapi ia masih merupakan institusi propaganda yang sangat berkuasa di Amerika Syarikat. Anda tahu, ia masih merupakan akhbar rujukan apabila berkaitan dengan pementasan Broadway dan konsert. Jika anda mendapat ulasan buruk dalam New York Times, kemungkinan besar anda akan gulung tikar. Jadi adakah anda sebenarnya mengatakan bahawa dari sudut pandangan undang-undang, tiada apa yang boleh dilakukan mengenainya? Tidak, tiada apa yang boleh dilakukan mengenainya di Amerika Syarikat. Ada negara lain. Ingat, New York Times ialah sebuah akhbar antarabangsa. Di London contohnya, anda boleh kerana London mempunyai undang-undang anti-fitnah yang sangat ketat setahu saya. Tetapi mereka juga ada undang-undang yang mengehadkan saman fitnah oleh pihak luar. Maksudnya, orang akan sengaja menyaman di London walaupun mereka tiada sebarang kaitan dengan London. Jadi, mahkamah di sana sangat mengambil berat tentang perkara itu. Masalah dengan Israel sudah tentu, ialah anda boleh memfailkan saman di Israel dan anda boleh menang, tetapi anda hampir tidak akan dapat apa-apa. Jadi isu dengan Israel adalah untuk memfailkan saman dan mendapatkan keputusan. Sekarang, ia tidak akan mempunyai kredibiliti yang sama seperti saman di negara lain dan mereka tidak akan dapat mengutip banyak wang. Tetapi isunya bukanlah untuk mengutip wang daripada New York Times. Ia adalah untuk menjatuhkan kredibilitinya. Ia adalah menentangnya di pasaran idea, di mana ia sendiri beroperasi dan mendapatkan pendedahan bukti.
dan duduk berbincang dengan peguam-peguam untuk New York Times serta Christoph dan yang lain-lain, dan mengambil keterangan mereka secara bersumpah serta menyoal mereka tentang siapa sumber mereka. Dan kita akan lihat sama ada mahkamah akan membenarkan mereka, melindungi sumber mereka atau tidak, walaupun ada isu sebenar tentang kredibiliti sekurang-kurangnya beberapa sumber tersebut. Ini luar biasa, Profesor Dershowitz. Saya sedang memegang artikel pendapat di tangan kiri saya yang bertajuk The Silence That Meets the Rape of Palestinians. Dan ia lebih daripada sekedar ironi bahwa laporan rasmi 10.000 sumber laporan setebal 300 muka surat oleh negara Israel yang bertajuk Silenced No More, Sexual Terror Unveiled. Persamaan dalam tajuk-tajuk tersebut memang luar biasa. Begitu juga dengan masa penerbitannya yang, seperti yang kita bincangkan Khalid, hanya berbeza beberapa jam sahaja. Jadi nampaknya ini adalah satu tindakan mendahului laporan rasmi Israel yang sebenarnya didokumenkan sendiri oleh Hamas, bukannya oleh Israel, lengkap dengan gambar dan video. Dan Khalid, mungkin anda boleh berkongsi dengan Profesor Dershowitz dan penonton kita serta saya sendiri. Anda seorang pakar dalam segala hal berkaitan Palestin dan dunia Arab. Strategi yang kita lihat ditonjolkan di muka depan New York Times ini adalah strategi Hamas. Dan NGO yang disebut sendiri oleh Christoph itu mempunyai kaitan dengan Hamas. Kamu tahu, ini memberi modal kepada Hamas dan kebanyakan musuh Israel di seluruh dunia. Kamu tahu, sejak artikel itu keluar, ia telah beredar di pelbagai laman media sosial, akaun-akaun, kebanyakannya berkaitan dengan Hamas sebenarnya. Dan biar saya jelaskan cerita tentang anjing merogol ini telah lama beredar di media sosial. Kebanyakan media Arab, media arus perdana dan dunia Arab tidak melaporkannya. Tapi sekarang, setelah New York Times menerbitkannya, mereka semua memetik New York Times dan mereka berkata, Anda tahu, ini adalah New York Times. Anda pergi ke akaun media sosial yang berkaitan dengan Hamas dan Anda akan lihat bahawa ini adalah cerita nombor 1. Anda pergi ke Jihad Islam Palestin, Anda pergi ke semua elemen anti-Israel di dunia Arab. Ia sedang digunakan untuk mempromosikan kebencian terhadap Israel, untuk menafikan legitimasi Israel, untuk memburukkan orang Yahudi. Ini adalah sebahagian daripada kempen untuk menafikan legitimasi dan memburukkan Israel. Ini adalah front ke-8. Perang bukan sahaja berlaku di Iran, di Yaman, di Lubnan, di Gaza dan di tempat-tempat lain. Ia juga berlaku di media. Tiada keraguan tentang itu. Dan ia juga berlaku di kampus universiti. Dan ini akan menjadi tuduhan utama terhadap Israel di kampus-kampus college. Kerana rogol adalah isu besar. Tiada keraguan bahawa di sesetengah kampus college terdapat apa yang dipanggil sebagai budaya rogol, di mana lelaki muda mengambil kesempatan ke atas wanita, membuat mereka mabuk, menidurkan mereka, memberi mereka dadah. Dan saya berharap Nicholas Christoph akan menyelidik isu itu kerana ia sangat dekat dengan dirinya sendiri. Tetapi Christoph memutuskan untuk tidak melihat isu-isu tersebut. Sebaliknya, beliau menggambarkan satu negara yang mungkin telah melakukan lebih banyak usaha untuk menangani penyalahgunaan dalam penjara. Ingat, setiap negara demokratik di dunia mempunyai penyalahgunaan dalam penjara. Terdapat laporan di Amerika Syarikat, laporan di Great Britain, laporan di Australia, laporan di Kanada. Pengawal penjara memang mendera banduan, kita tahu itu. Terdapat satu kes terkenal di Amerika Syarikat di mana berlaku rogol dubur. Jadi persoalannya bukan sama ada perkara-perkara ini berlaku atau tidak. Sudah tentu ia berlaku. Dan sudah tentu ia berlaku, terutamanya semasa waktu perang dan selepas insiden seperti 7 Oktober. Persoalannya ialah apa yang negara lakukan mengenainya. Dan Israel telah melakukan lebih banyak untuk menangani isu ini dan memburu beberapa individu berbanding banyak negara lain. Tetapi perkara itu tidak dilaporkan. Apa yang dilaporkan hanyalah pengulangan perkara yang telah berada di media sosial selama bertahun-tahun. Dan apa yang saya lihat dan apa yang orang lain lihat ialah satu corak di mana aktivis Hamas mereka reka cerita dan kemudian mereka mencipta persamaan. Mereka suruh semua orang menceritakan kisah yang sama. Dan kisah itu mendapat kredibiliti palsu apabila diulang-ulang. Sebenarnya, apabila cerita diulang berkali-kali dengan sedikit persamaan,
Itu biasanya bukti yang cukup kukuh bahawa ia direka-reka. Apa yang diperlukan sekarang ialah seorang wartawan penyiasatan yang benar-benar hebat dari Wall Street Journal atau mana-mana akhbar yang lebih berwibawa. Menyiasat Christoph dan latar belakangnya, sejarah penipuannya, serta menutup pembohongan. Maksud saya, dia telah menutup pembohongan, kes rogol, budaya seks dan budaya rogol oleh orang yang sangat rapat dengannya, oleh institusi yang rapat dengannya, dan oleh negara-negara yang rapat dengannya. Jadi, sudah tiba masanya untuk pendedahan yang kadang-kadang lebih dipercayai daripada tindakan undang-undang. Sekarang, tindakan undang-undang boleh membantu dalam hal itu kerana proses penzahiran dokumen sangat penting. Dan jika tindakan undang-undang melepasi fasa penolakan dan masuk ke peringkat penzahiran dokumen, New York Times akan sangat malu. Apabila orang mereka, veteran mereka dan pemeriksa fakta mereka disoal balas oleh peguam seperti saya, siapa yang boleh mendapatkan kebenaran? Perkara terakhir yang diinginkan oleh Times ialah kita, para pembaca, mengetahui bagaimana sausage itu dihasilkan oleh New York Times. Kerana ia agak menjijikkan dan tiada siapa yang akan makan sausage itu. Atau memberi kredibiliti kepada akhbar itu jika mereka tahu apa yang dimasukkan ke dalam cerita-cerita ini dan mengapa Times memutuskan masa penerbitan, mengapa mereka membenarkan dakwaan tanpa sumber dibuat. Satu lagi perkara, kenapa mereka tidak menuduh individu secara langsung? Mereka tahu nama beberapa individu yang didakwa sebagai pengawal dan jika mereka menamakan mana-mana individu, individu tersebut boleh menyaman mereka. Tetapi mereka sangat berhati-hati untuk tidak menuduh mana-mana individu. Mereka hanya menuduh institusi yang tidak boleh menyaman di bawah undang-undang Amerika bagi cuba mengelakkan saman dikenakan terhadap mereka. Profesor Dershowitz, Anda telah menulis tentang antisemitisme, kebencian terhadap Yahudi, kebencian terhadap negara Yahudi selama beberapa dekad. Apabila Anda melihat kes tertentu ini, apakah jenis pengaruh dan kesan yang Anda lihat ini boleh memberi kesan kepada fenomena antisemitisme yang sudah meningkat di New York sendiri, belum lagi di seluruh Amerika Syarikat? Mari kita ambil New York sebagai contoh. Saya banyak menghabiskan masa di New York. Saya tinggal di Florida, tetapi saya banyak menghabiskan masa di New York. Dan kawasan tempat saya tinggal sekarang ada kempen pilihan raya Kongres. Dan ada setengah dozen Demokrat Yahudi yang bertanding antara satu sama lain, termasuk Jack Schlossberg, cucu bodoh bekas Presiden Amerika Syarikat. Dia bertanding sebagai produk nepotisme, dan dia adalah calon yang paling anti-Israel. Tetapi ada yang lain. Semua calon Yahudi ini bertanding antara satu sama lain untuk melihat siapa yang paling anti-Israel. Dan sesiapa yang paling anti-Israel akan memenangi daerah Yahudi ini di sebelah barat New York, juga di sebelah timur New York, yang menunjukkan kepada anda apa yang telah berlaku. Jadi siapa yang akan mempercayai perkara ini? Akan ada beberapa orang yang sangat ingin mempercayainya. Mereka akan percaya apa sahaja. Mereka akan percaya bahawa orang datang dari angkasa lepas dan merogol. Mereka akan percaya semua itu. Tidak ada keraguan tentang perkara itu. Dan ada pelajar universiti yang akan percaya apa sahaja. Ketakutan sebenar adalah pembaca biasa New York Times, bukan Yahudi dan bukan Zionis, yang membacanya dan fikiran mereka berubah akibatnya. Dia kata, wow, saya tak pernah tahu tentang ini sebelum ini. Saya ingat Israel adalah sebuah negara yang sangat bertamadun. Dan sekarang saya baca tentang rogol melalui dubur ini. Saya baca tentang anjing-anjing ini. Saya mula mengubah pandangan saya tentang Israel. Itulah kumpulan yang paling saya risaukan. Dan itulah kumpulan yang akan mempercayainya hanya kerana New York Times yang mengatakannya. Lihat, saya ada kawan Yahudi, kawan lain juga. Kalau ia keluar dalam Times, mereka akan percaya. Saya berbual dengan mereka dan mereka akan memetik New York Times untuk beberapa perkara paling mengarut yang pernah anda dengar. Tapi kalau ia dari New York Times atau di NPR, itu memang dianggap sebagai lambang kebenaran dan kebajikan oleh golongan liberal. Sebab itu perkara ini sangat serius. Dalam beberapa hal, ini lebih teruk daripada protokol Penatua Zion. Kerana protokol Penatua Zion akhirnya jelas-jelas didedahkan sebagai pemalsuan dan komplot oleh pihak SAR. Dan anda tahu, orang ramai dapat membuktikan siapa yang memalsukan dan segala-galanya. Dan ia telah tercatat dalam sejarah sebagai satu contoh, anda tahu, di samping kes Dreyfus, tentang bagaimana mereka boleh menipu kita, mereka memerangkap seseorang individu. Protokol Penatua Zion
Mereka memerangkap seluruh masyarakat dan kumpulan orang. Tetapi New York Times tidak pernah dikenakan perkara itu. Dan itulah sebabnya penting sekarang untuk ada laporan, penyiasatan dan kewartawanan mengenai Christoph dan tentang apa yang dia tidak laporkan, apa yang dia sembunyikan dan kenapa dia memilih perkara ini untuk ditulis dan diberi tumpuan. Dan itu mesti menjadi langkah seterusnya. Dan saya harap ia akan dapat melakukannya. Saya akan gembira untuk membantu dan mengambil bahagian dalam apa-apa aktiviti seperti itu kerana bagi saya sebagai seorang yang percaya kepada kebebasan bersuara, bagi saya, jawapan kepada ucapan yang buruk sentiasa ucapan yang baik. Lebih banyak ucapan, bukan penapisan. Ya, persoalannya dan Profesor Dershowitz ialah New York Times mempunyai biro di sini di Israel dan terdapat beberapa wartawan dan jurnalis. Kenapa mereka tidak terlibat? Maksud saya, mereka dekat dengan cerita ini jika cerita ini wujud. Kenapa mereka tidak keluar dan menyiasat? Kenapa Anda perlu terbangkan seseorang dari Amerika Syarikat? Untuk buat penyelidikan sendiri, dan penyelidikan dalam tanda petik. Baiklah, mari kita jelaskan. Dia tidak buat penyelidikan sendiri. Seperti yang dia dakwa. Tapi dia tidak buat penyelidikan sendiri. Baca artikel itu dengan teliti. Ini adalah orang-orang yang diberikan kepadanya. Ini adalah orang-orang yang disuapkan kepadanya begitu saja. Ini adalah kumpulan yang dikenali dengan sikap anti-Israel. Mereka yang pergi kepadanya dan mendesaknya untuk menulis cerita itu. Saya tidak melihat banyak bukti penyelidikan sendiri yang boleh memenuhi kriteria kewartawanan. Sebaliknya, artikel ini mungkin akan memenangi hadiah Pulitzer. Kerana jawatan kuasa Pulitzer telah memusuhi Israel dengan amat ganas. Memberikan kejutan Pulitzer baru-baru ini kepada seorang wartawan yang didakwa mendokumentasikan penderaan oleh Israel terhadap wanita dan kanak-kanak Palestin, serta kejutan Pulitzer yang lain. Jawatan kuasa hadiah Pulitzer telah menjadi sangat kiri, sangat anti-Israel. Jadi ini akan dicalonkan untuk kejutan Pulitzer. Dan itu akan menggalakkan lebih banyak laporan palsu seperti ini. Itulah sebabnya ia perlu didedahkan dan didedahkan dengan cepat, serta didedahkan secara berwibawa oleh wartawan lain yang benar-benar mengambil berat tentang integriti kewartawanan. Saya perlu beritahu Anda tahu, saya sudah hidup lama. Saya berumur 87 tahun. Saya telah berurusan dengan ramai profesional, pakar psikiatri, doktor, Anda sebut saja. Kumpulan manusia yang paling tidak beretika yang pernah saya bekerja sama sepanjang hidup saya adalah wartawan. Wartawan yang paling tidak beretika bermula dengan The New Yorker, 60 Minutes, The New York Times. Kumpulan manusia yang paling tidak beretika yang pernah saya temui adalah wartawan. Dan sebab mereka begitu teruk adalah kerana mereka datang dengan kononnya integriti kewartawanan. Dan integriti sebenar mereka jauh lebih rendah daripada integriti yang dilihat. Jadi jurangnya sangat besar. Ia paling ketara. Dan itulah sebabnya saya percaya wartawan secara keseluruhan adalah kumpulan profesional yang paling tidak beretika. Dalam pengalaman profesional saya yang panjang, saya telah melakukan ini selama lebih 65 tahun. Wartawan adalah yang paling teruk dan New York Times adalah antara yang paling teruk kerana ia mempunyai reputasi yang sangat baik tetapi sebenarnya sangat teruk. Anda tahu dan Profesor Dershowitz, sebagai seorang wartawan, saya boleh beritahu Anda bahawa saya telah bekerja dengan ratusan wartawan antarabangsa sepanjang 4 dekad yang lalu. Saya telah membantu membongkar konflik di sini. Dan saya sentiasa mengatakan perkara ini. Apa yang membimbangkan saya ialah kebanyakan wartawan yang datang ke sini atau yang berpangkalan di sini. Bangun pada waktu pagi dan mereka mencari apa-apa cerita yang memburukkan Israel. Anda cuba menawarkan mereka cerita tentang kesalahan di pihak Hamas, di pihak Syria, di Lubnan. Mereka buat tidak tahu. Bagi mereka, semuanya tentang menghentam Israel dan membuat Israel kelihatan buruk. Sebenarnya ini memang sudah lama berlaku. Ia bukan perkara baru. Ya, dua orang utama dalam editorial, seorang lagi ialah Tom Friedman, yang pada mulanya seorang wartawan seimbang di Lubnan dan kini telah menamatkan kerjayanya. Kita semua berharap ia akan berakhir tidak lama lagi. Dia telah menamatkan kerjayanya dengan salah satu artikel terburuk yang pernah saya lihat, di mana dia berkata, sebagai seorang Yahudi Amerika, saya berbelah bahagi. Saya berbelah bahagi tentang siapa yang patut menang, Iran di satu pihak atau Israel dan Amerika Syarikat di pihak yang lain.
Dia berkata, saya berbelah bahagi. Saya tidak suka Iran, tetapi saya juga tidak mahu melihat Netanyahu dan Trump dikuatkan dalam apa jua cara. Jadi, dia berbelah bahagi. Sekarang, itu adalah pendapat semata-mata, pendapat bodoh, pendapat dungu. Tetapi, walau bagaimanapun, itu tetap pendapat. Jadi, itu dilindungi. Tetapi apabila anda mula melaporkan tentang anjing dirogol, itu adalah situasi yang sangat-sangat berbeza. Anda memang betul. Ia sepatutnya diterbitkan sebagai karya kewartawanan, bukan sebagai karya pendapat. Tetapi The Times memang mempunyai sejarah panjang menggabungkan pendapat dengan laporan. The Wall Street Journal tidak melakukan perkara itu. Mereka tidak mempunyai analisis di muka depan. Mereka mempunyai pemisahan yang ketat antara editorial dan berita. Mereka ada ruangan pendapat. Ada seorang editor ruangan pendapat yang saya bekerja sama dengannya. Dia memang hebat dan sangat-sangat tegas. Ada seorang editor halaman editorial dan kemudian ada seorang editor berita. Dan mereka kebanyakannya tidak dibenarkan untuk bercakap antara satu sama lain atau bekerja bersama. Pengasingan yang sangat ketat, tetapi tidak di New York Times. New York Times menggabungkan pendapat dengan laporan. Dan itu bermakna laporan seringkali seperti dalam kes ini benar-benar diputar belitkan oleh pendapat. Tetapi saya ingin tekankan sekali lagi. Ini adalah protokol para penatua Zion. Ini paling hampir dengan apa yang saya pernah lihat dalam laporan moden. Kerana ia kononnya berdasarkan fakta. Dan fakta-fakta itu adalah palsu. Dan sangat penting untuk membongkar kepalsuan fakta-fakta tersebut. Itu tidak bermakna Israel itu sempurna. Ia tidak bermakna tiada penyalahgunaan dalam penjara. Memang ada. Dan sebenarnya, jika saya adalah seseorang yang mengambil berat tentang penyalahgunaan dalam penjara Palestin, saya akan sangat marah kepada Christoph kerana penyalahgunaan sebenar akan kehilangan kredibiliti. Ia seperti wanita yang menuduh rogol walaupun mereka tidak pernah bertemu dengan individu itu dan hanya mahukan wang. Itu menyakiti mangsa rogol sebenar. Dan dalam kes ini, mangsa sebenar walaupun sedikit yang didera oleh pengawal penjara secara individu. Dan kita bercakap tentang budak-budak berumur 19, 20, 21 tahun. Ada yang berbangsa Yahudi, ada yang bukan Yahudi, ada yang tergolong dalam kumpulan lain. Jika sesiapa melakukan mana-mana perkara ini, mereka patut dipertanggungjawabkan. Dan Israel memang agak bagus dalam mempertanggungjawabkan mereka. Tetapi laporan seperti ini akhirnya akan terbukti sangat tidak boleh dipercayai, sehingga mungkin akan menjejaskan beberapa kes penderaan sebenar yang ada. Profesor Dershowitz, adakah sebarang tindakan yang boleh diambil terhadap organisasi di sebaliknya, seperti apa yang dipanggil pusat penyelidikan di Eropah contohnya, yang berafiliasi dengan Hamas dan yang berada di belakang cerita-cerita ini? Seperti Euromed. Ya, Euromed. Maksud saya, lihat saja namanya, Euromed, yang berpusat di Geneva. Ia menimbulkan tanggapan bahawa ini adalah sesuatu yang berasal dari Eropah. Lihat saja doktor tanpa sempadan yang kini menjadi proksi Hamas dan mereka dianggap sangat berwibawa. Maksud saya, itulah yang sepatutnya dilakukan oleh pelaporan yang baik. Itulah yang sepatutnya dilakukan oleh Jerusalem Post dan akhbar-akhbar lain di Israel. Dan juga akhbar-akhbar lain di Amerika Syarikat sepatutnya melakukan perkara yang sama. Dan di Kanada serta di England, mendedahkan organisasi-organisasi penipuan ini, apa sebenarnya mereka? Selalunya hanyalah proksi Hamas. Atau sekurang-kurangnya, mereka yang mengamalkan dui standard menggunakan piawaian yang sangat berbeza terhadap Israel berbanding dengan laporan mengenai negara-negara lain. Jadi sekali lagi, jawapan kepada ucapan buruk adalah ucapan yang baik. Dan saya rasa apa yang kita perlukan ialah kewartawanan yang lebih aktif dan sebenar. Melihat kepada sumber, melihat kepada Christoph, melihat apa yang dia cuba sembunyikan. Dan saya ada beberapa maklumat yang saya sedia untuk berikan kepada mereka yang membuat laporan ini tentang kisah-kisah yang Christoph boleh laporkan tetapi tidak dilaporkan olehnya. Dan itu sama pentingnya dengan kisah-kisah yang dia laporkan, terutamanya kerana dia melaporkannya dengan begitu tidak tepat. Tetapi saya berharap New York Times yang telah menerima begitu banyak aduan akan menjalankan siasatan dalaman mereka sendiri dan melihat sebabnya. A. Masa perkara ini berlaku. B. Mengapa seperti yang anda katakan orang seperti Kirshner yang membuat liputan di Israel tidak menjadi sebahagian daripada cerita ini? Dia adalah sebahagian daripada cerita itu. Yang tidak mendapat perhatian sebanyak itu, sebahagian daripada cerita penyiasatan sebenar yang telah dilakukan. Dia menulis cerita itu untuk New York Times.
Tetapi setahu saya, dia tidak banyak terlibat dengan cerita ini. Jadi Anda memang betul. Ini sepatutnya dilakukan oleh wartawan terlatih. Christoph bukan seorang wartawan. Dia adalah seorang penganalisis pendapat, namun dia menulis seolah-olah dia sedang melaporkan. Itu satu lagi bentuk penipuan. Dan pada akhirnya, orang hanya ingat dua perkara, tajuk utama dan New York Times. Itu sahaja. New York Times memberikan kredibiliti palsu. Dan itulah sebabnya New York Times perlu mematuhi piawaian pelaporannya sendiri, piawaian yang lebih baik. Tapi lihat, secara umumnya, kita kena faham, New York Times sudah hilang kredibilitinya. Adakah ia pernah ada kredibiliti? Awak tahu, ia pernah memenangi hadiah Pulitzer kerana melaporkan betapa baiknya Stalin pada tahun 1930-an. Dan kemudian terbukti, orang yang membuat laporan itu sebenarnya dibayar oleh Stalin. New York Times, itulah New York Times. Kita juga pernah lihat cerita-cerita lain seperti itu. Jadi New York Times memang ada masalah kredibiliti yang serius. Tetapi ini adalah salah satu cerita terburuk yang pernah diterbitkan oleh New York Times. Dan tepat seperti yang Anda katakan pada awal tadi, kerana ia seolah-olah melaporkan, menyatakan apa yang orang telah katakan, melaporkannya dan kemudian meletakkannya dalam konteks pendapat untuk melindunginya daripada tertakluk kepada peraturan biasa yang perlu dipatuhi oleh wartawan apabila mereka memetik tanpa menyatakan sumber bahan mereka. Profesor Dershowitz, adakah Anda mencadangkan bahawa terdapat akhbar Israel seperti Jerusalem Post, seperti JNS dan Yediota Kronaut yang mempunyai versi bahasa Inggeris atau Ynet seperti yang mereka panggil mempunyai versi bahasa Inggeris? Jika mereka membuat laporan penyiasatan bebas kerana mereka mempunyai semua sumber sebenar dalam sistem penjara, dalam syabak, dalam komuniti penyiasatan, dalam komuniti peneroka. Maksud saya, artikel ini menuduh orang Yahudi yang tinggal di Judea dan Samaria sebagai sebahagian daripada budaya rogol ini, fenomena penyiksaan seksual secara sistematik ini. Jadi, adakah ia akan membantu masyarakat antarabangsa jika media tempatan membuat siasatan mendalam, laporan penyiasatan yang serius dan mendedahkan semua fenomena propaganda ini? Ya, tetapi ia mesti menggunakan kriteria kewartawanan yang ketat jika boleh, menyatakan sumber dan memberikan kredibiliti. Maksud saya, perkara menarik tentang artikel ini ialah, atau perkara paling teruk tentangnya, ialah penulis yang prejudis ini secara asasnya membuat analogi antara apa yang dilakukan oleh Hamas dengan tuduhan-tuduhan ini. Dan sudah tentu, dalam kes Hamas, mereka sendiri yang merakamkan video itu. Terdapat bukti yang boleh dipercayai. Sebahagian besarnya ada dalam laporan yang baru sahaja dikeluarkan. Dan untuk membandingkannya dengan sumber tanpa nama atau satu sumber yang dinamakan yang mempunyai masalah kredibiliti yang sebenar. Idea untuk membandingkan ketelitian kewartawanan satu perkara dengan yang lain adalah sama menipu dan jahat seperti laporan itu sendiri. Dan akhirnya, Profesor Dershowitz, satu soalan yang lebih besar dari sudut gambaran keseluruhan. Israel telah diserang secara global sekarang. Paling dramatik sejak pencerobohan 7 Oktober, pembunuhan beramai-ramai, rogol, dan penyiksaan, serta penculikan rakyat Israel dan Amerika. Saya juga ingin katakan, antara warga negara dari 15 negara lain pada 7 Oktober 2023. Bagaimana pula cadangan Anda memandangkan terdapat wacana besar di Israel tentang apa yang boleh dilakukan Israel untuk membendung kesan serangan global ini? Apakah beberapa pandangan Anda tentang perkara itu? Pertama sekali, mari kita ingat bahawa serangan paling berjaya yang pernah dilakukan oleh Hamas ke atas Israel adalah pada 7 Oktober. Kerana perubahan, dinamik telah mengubah retorik dan dunia sedang memberi ganjaran kepada perbuatan rogol. Dunia sedang memberi ganjaran kepada pembunuhan. Dunia sedang melaporkan pembantaian. Universiti, para profesor, sedang memberi ganjaran kepada perbuatan itu. Dan mereka sedang menghantar satu mesej, lakukan lagi, lakukan lagi. Jika anda mahu mengubah pendapat orang ramai, rogol, bunuh, penggal kepala, dera kanak-kanak. Dan kemudian anda tahu mungkin dunia akan memberi anda sedikit perhatian. Anda tahu, saya telah menulis satu siri buku yang saya edarkan secara percuma di kampus-kampus universiti. Yang pertama ialah 10 pembohongan besar tentang Israel dan cara menangkisnya. Tetapi saya ada satu lagi yang baru-baru ini bertajuk Darah Yahudi Tidak Lagi Murah. Dan saya menceritakan kisahnya.
tentang apa yang berlaku pada 7 Oktober dan apa yang berlaku pada 8 Oktober yang dalam banyak cara lebih berpanjangan daripada tragedi dahsyat yang berlaku pada 7 Oktober. Lihat, peraturan pertama yang Israel perlu patuhi, dan ini tidak menjawab soalan anda secara langsung, tetapi ia sangat penting. Israel tidak sepatutnya, dalam apa jua keadaan sekalipun, mengorbankan keselamatan ketenteraannya demi keinginan untuk mendapat hubungan awam yang baik. Ia harus sentiasa mengutamakan keselamatan ketenteraannya. Ia harus melindungi rakyatnya. Ia harus menyerang Iran. Ia harus berusaha untuk menukar rejim. Ia harus melakukan semua perkara yang sedang dilakukannya, sebahagiannya kini dihalang oleh Amerika Syarikat. Itu mesti menjadi keutamaan utama, kerana itulah yang berkesan. Sedangkan tiada apa yang dilakukan oleh Israel boleh berjaya dalam mengubah pendapat akademik. Mari kita ingat, siapa yang membawa Nazi ke tampuk kuasa? Pelajar-pelajar di University Munich, University Berlin, University Heidelberg. Siapa yang membawa Stalin ke tampuk kuasa? Pelajar-pelajar di University St. Petersburg dan University Moscow. Siapa yang membawa Castro ke tampuk kuasa? Pelajar-pelajar di universiti-universiti di Cuba dan tempat-tempat lain. Siapa yang membawa Pol Pot ke tampuk kuasa? Pelajar-pelajar adalah mereka yang membawa para tiran ke tampuk kuasa. Dan pelajar-pelajar sering mencerminkan masa depan sesebuah negara. Jadi saya rasa masa depan hubungan awam berkaitan dengan Israel akan menjadi lebih buruk, bukan semakin baik. Dan ada godaan untuk cuba mengubah perkara itu dengan mengubah tingkah laku Israel. Kesilapan besar. Dan saya rasa Perdana Menteri faham perkara itu. Dia faham bahawa tugas utama seorang Perdana Menteri bukanlah untuk mendapatkan liputan baik di New York Times, tetapi untuk memastikan bahawa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk memusnahkan Israel melalui senjata nuklear, roket dan pelbagai jenis tindakan ketenteraan yang lain. Jadi saya rasa keutamaan perlu diletakkan dengan betul, dan Israel sedang melakukannya dengan sangat baik jika anda melihat keutamaan dengan cara itu. Bolehkah Israel melakukannya dengan lebih baik? Ya. Saya sering terfikir, sebagai contoh, bahawa Hasbara sepatutnya dikeluarkan dari pejabat Perdana Menteri dan diletakkan di pejabat Presiden. Kerana Hasbara sepatutnya dilakukan bagi pihak seluruh Israel, bukan bagi pihak kerajaan yang sedang berkuasa pada masa ini. Saya rasa ada banyak perkara lain yang juga boleh dilakukan. Tetapi, saya mahu pastikan bahawa semua itu adalah perkara kedua berbanding apa yang Israel perlu lakukan. Hashem Osli Amo Yitain. Satu-satunya cara orang Yahudi akan pernah mendapat shalom adalah melalui kekuatan yang unggul, melalui kuasa ketenteraan yang lebih hebat. Itulah jawapan terbaik kepada New York Times. Biarkan Israel terus menang di medan perang ketenteraan dan biarkan orang lain seperti saya dan anda melakukan apa yang kami mampu untuk membantu Israel di Mahkamah Pendapat Umum. Tetapi perkara yang paling penting dan kita telah belajar pada 7 Oktober ialah Israel tidak boleh menunjukkan kelemahan. Ia mesti menunjukkan kekuatan. Apabila ia menunjukkan kelemahan, seperti yang berlaku pada 7 Oktober, pembuli di dunia akan mengelilingi mereka dan melakukan segala yang mereka mampu untuk menghancurkan kredibiliti mereka. Jadi, kekal kuat. Itu adalah perkara utama, perkara paling penting. Terima kasih banyak kerana bersama kami sebagai tetamu istimewa hari ini di Our Middle East. Seperti biasa, ia sangat memberi pencerahan, Profesor Dershowitz. Dan saya ingin katakan, saya masih ingat ketika saya di tahun akhir di College Harvard pada tahun 1984, Anda adalah guru saya. Ketika Anda membawa kami pada masa itu, Persatuan Pelajar Kulit Hitam dan Sekolah Undang-Undang, di mana PLO diketengahkan, dan Anda mengiringi pelajar Yahudi keluar, itulah demonstrasi pertama saya. Anda adalah pemimpin kami, dan Anda masih terus menjadi pemimpin kami. Saya telah melawan antisemitisme di Harvard sejak hari pertama saya tiba di sana pada tahun 1964. Ketika seorang Yahudi tidak boleh menjadi dekan mana-mana college atau presiden university. Tetapi saya harus beritahu Anda, antisemitisme jauh lebih teruk hari ini berbanding tahun 1964. Ketika saya tiba di sana pada tahun 64, sekurang-kurangnya 18% daripada pelajar adalah Yahudi. Sekarang ia berada di bawah kuota yang telah dikenakan oleh Presiden Lowell. Hari ini hanya 6%. Kita tidak tahu, ia antara 6% dan 9%, tetapi jauh lebih rendah daripada 23%. Dan ini berlaku kerana berakhirnya meritokrasi. Kerana universiti telah meninggalkan meritokrasi untuk mediokrasi.
Universiti Harvard hari ini adalah sebuah universiti yang biasa-biasa saja. Saya tidak bercakap tentang bidang sains. Saya tidak bercakap tentang menyembuhkan penyakit. Saya bercakap tentang sains sosial, undang-undang. Sejarah, kesusasteraan, ya. Bidang-bidang ini Harvard telah menjadi tempat yang benar-benar mediocre. Walaupun ia mempunyai seorang presiden yang hebat dan beberapa dekan yang hebat, tetapi staf akademik mempunyai terlalu banyak kuasa dan staf akademik terlalu condong ke kiri. Dan kita belum pun bercakap tentang pembiayaan asing. Ya. Jumlahnya puluhan bilion. Ya, Ya. baiklah, kita akan bincangkan semua perkara itu, tapi perkara paling penting untuk Israel ialah Hashemos, kekal kuat. Pastikan kamu tahu bahawa rancangan Tuhan adalah untuk mencipta keamanan melalui kekuatan, bukan keamanan melalui kelemahan. Kita telah belajar tentang harga keamanan melalui kelemahan semasa Shoah. Kita tidak boleh mengulangi perkara itu lagi. Ya. Tentera Israel dan tentera Israel di luar negara perlu mengekalkan kekuatan. Kekuatan ekonomi, kekuatan politik, segala jenis kekuatan. Tetapi yang paling penting, kekuatan ketenteraan. Sangat banyak. Kami juga belajar daripada kegagalan perjanjian Oslo bahawa konsesi membawa kepada lebih banyak keganasan berbanding dengan apa yang berlaku di Israel selepas Intifada Kedua, di mana terdapat perubahan. Dan kemudian, selepas 7 Oktober, kini keseluruhan konsep keselamatan negara telah berubah ke arah pencegahan dan bukan sekadar penangkalan dan amaran awal. Jadi saya harap Israel, kerajaan, Perdana Menteri sedang mendengar kata-kata Anda dan akan terus mengambil inisiatif yang lebih besar dalam mencegah keganasan, kekerasan, dan subversi berbanding hanya cuba mengekangnya. Perdana Menteri tahu perkara itu dan beliau telah berusaha mencegah keganasan selama bertahun-tahun sejak saya mengenalinya dan saya telah mengenalinya sejak tahun 1970. Begitulah lamanya. Wah, beliau berada di MIT ketika Anda sedang berkhidmat, ketika Anda menjadi profesor pada masa itu. Saya seorang penolong profesor muda dan beliau adalah pelajar di MIT. Kami pernah muncul bersama dalam satu rancangan bernama The Advocates di PBS. Dan itulah kali pertama kami bertemu pada musim bunga tahun 1970. Sejak itu kami menjadi kawan rapat. Adakah saya setuju dengan semua yang beliau katakan dan lakukan? Ada ke rakyat Israel yang setuju dengan semuanya? Ada ke orang Yahudi? Anda tahu, 2 orang Yahudi, 3 pendapat. Jadi, kita berhak untuk memberi kritikan secara membina. Sebaliknya, kami sepenuhnya bersetuju bahawa Israel yang kuat adalah Israel yang mempunyai peluang lebih baik untuk mendapatkan keamanan. Sudah tentu. Dan kami sangat menghargai pandangan Anda. Seperti biasa, Profesor Alan Dershowitz, Profesor Emeritus di Sekolah Undang-Undang Harvard dan seorang penulis, saya rasa beliau telah menulis sehingga 60 buah buku pada ketika ini jika saya tidak silap. Atau 64. Buku terbaru akan diterbitkan pada 4 Julai bertajuk Founding Fathers and One Jewish Mother. Ia membandingkan Washington dan Jefferson dengan Ben-Gurion dari Israel dan Golda Meir sebagai ibu Yahudi. Seperti yang Anda tahu, Perdana Menteri Ben-Gurion berpaling kepada kabinetnya pada awal pemerintahannya melihat satu-satunya wanita dalam kabinet, Golda Meir, dan berkata hanya ada seorang sahaja dalam kabinet ini yang punya telur sambil menunjuk kepada Golda Meir. Telur di sini juga bermaksud keberanian. Jadi ada makna berganda di situ. Tetapi idea Ben-Gurion dan Golda Meir yang mengakui bahawa keamanan datang melalui kekuatan telah menjadi teras kejayaan Israel selama hampir 80 tahun yang lalu. Baiklah, kami berharap untuk mengekalkannya begitu. Khaled Abu Taume dan Profesor Alan Dershowitz, Khaled Abu Taume, satu peluang yang luar biasa. Kita telah berpeluang mendengar daripada salah satu pihak berkuasa terkemuka dalam bidang perundangan Amerika, fitnah, antisemitisme, terutamanya di sini di Timur Tengah kita. Kami benar-benar cuba membawa kepada Barat pemahaman yang lebih mendalam tentang Timur Tengah mengikut gambaran sebenar wilayah ini. Dan Profesor Dershowitz sebenarnya juga boleh dianggap sebagai seorang dari Timur Tengah kerana telah berada di sini selama bertahun-tahun, bukan hanya di Barat. Jadi kami terus berusaha untuk merapatkan jurang antara budaya. Saya tinggal di tengah-tengah Manhattan dan saya tidak tinggal di Upper West Side, saya tidak tinggal di Upper East Side. Saya tinggal di Timur Tengah. Saya tinggal di tengah-tengah East Side. Betul tu. Saya harap awak akan jumpa saya dan beri saya buku awak bila saya datang ke Amerika Syarikat, ke New York dalam 2 minggu akan datang. Hebat. Apa pendapat awak, Hena? Salah satu perkara yang saya katakan sejak perjanjian Oslo ialah konsesi Israel.
kompromi Israel, dan langkah Israel malangnya sedang ditafsirkan sebagai tanda kelemahan. Dan itu membawa lebih banyak keganasan. Anda berundur dari Gaza. Itu dilihat sebagai tanda kelemahan, bukan sebagai tanda bahwa Anda mahukan keamanan. Anda membawa PLO ke tebing barat dan Gaza. Itu dilihat sebagai kemenangan untuk PLO dan tanda kelemahan di pihak Israel. Dan ini tidak berubah. Ini adalah satu kitaran yang kita terlibat di dalamnya. Kita sedang menyaksikannya. Dan cerita seperti yang baru saja dikeluarkan oleh New York Times, ini sebenarnya menguntungkan pihak penolak dan pelampau di pihak Palestin. Ia melemahkan golongan sederhana di dunia Arab yang mempertahankan keamanan dengan Israel, yang cuba memperjuangkan keamanan dengan Israel. Kerana cerita ini akan digunakan untuk mewajarkan mengapa Israel patut dimusnahkan, dan itu sangat-sangat serius. Dan saya lihat bagaimana media Arab melaporkannya. Dan mereka semua berkata, mereka semua menekankan, ini adalah New York Times. Ia bukan berasal daripada institusi Arab. Ia bukan berasal daripada saluran media di dunia Arab. Jadi sebab itulah nama New York Times sangat penting bagi mereka dalam konteks ini. Tapi ini adalah kerosakan jangka panjang. Ini adalah letupan besar, saya panggil begitu. Ia seperti gempa bumi. Ia adalah letupan nuklear. Ia adalah letupan besar. Ia menyebabkan kerosakan besar di Timur Tengah. Ia memberi semangat atau memperkasakan golongan radikal di dunia Arab, kumpulan jihad dan semua yang tidak mahukan keamanan. Sangat sukar untuk melihat bagaimana Arab Saudi, sebagai contoh, dapat melakukan normalisasi dengan cerita seperti ini tersebar di media sosial dan dunia Arab. Pada akhirnya, seperti yang saya katakan, orang ramai ingat dua perkara. Tajuk utama dan New York Times. Ya, jadi kita perlu lakukan penjenamaan dan pendedahan yang agresif sendiri. Awak dan saya sudah berbincang tentang perkara ini selama bertahun-tahun. Sama ada, seperti yang Profesor Dershowitz nyatakan, kes tertentu ini boleh diambil tindakan secara undang-undang atau tidak. Yang kita faham, ia tidak boleh diambil tindakan di Amerika Syarikat. Namun, alasan untuk memfailkan saman sudah tentu mungkin menjadi salah satu senjata dalam mempengaruhi pendapat umum di Amerika Syarikat. Dan seperti yang Profesor Dershowitz katakan, bawa perkara ini ke Mahkamah Pendapat Umum, burukkan mereka yang terlibat, burukkan laporan tersebut. Pertarungan ini adalah mengenai pendapat umum, dan disitulah tumpuan sepatutnya diberikan. Itulah tempat tumpuan sepatutnya diberikan, dan disitulah juga tumpuan Israel sepatutnya. Walaupun kemenangan di medan perang ketenteraan, seperti yang Profesor Dershowitz katakan, adalah yang utama, sudah tentu keamanan melalui kekuatan. Dan saya harap program kita diprogramkan melalui kekuatan. Sudah tentu. Di Timur Tengah, kami faham bagaimana keadaan di Timur Tengah sebenarnya. Ya, saya sangat menghargainya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Encik Dershowitz.